العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul dan menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sekiranya ketika hidup kita di dunia ini kita senantiasa melazimi menjadi tetamu kepada Allah, InsyaAllah di padang mahsyar nanti juga kita akan menjadi tetamu kepada Allah. Sekiranya hidup kita di dunia ini tidak pernah menjadi tetamu Allah, ataupun jarang-jarang sekali datang ke rumah Allah, jangan bermimpi nak jadi tetamu Allah di padang mahsyar nanti. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dengan makna tetamu adalah orang yang diraih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meraihkan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pengurusi surau YB Khalid Samad Ahli Parlimen, Pakatan Rakyat Parlimen Shah Alam, muslimin dan muslimat, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, agak buruk sedikit sebab YB Khalid Samad ada di depan. Walaupun dia IR tuan-tuan, tapi ilmu dia Masya Allah tabarakallah sangat tinggi. Saya selalu ikut perkembangan dia, tapi siapalah kita, mungkin dia tak kenal. Tapi saya sangat mengenali dia, ilmu dia tinggi tuan-tuan. Sepatutnya dia ceramah pada malam ini. Saya duduk di situ, saya dengar. Lepas ni saya pula jadi YB. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita mula majlis kita yang penuh barakah ini. Kita sedikit berzikir kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan jiwa kita daripada kekotoran dosa insya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya
Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita masih lagi berada di awal bulan Sya'ban, di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, doa Nabi yang bermaksud, wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami keberkatan dalam bulan Rajab dan Sya'ban, lalu sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Sekarang ini Rajab telah pun berlalu meninggalkan kita, dan kita berada sekarang dalam bulan Sya'ban, dan akan tiba masanya kita akan memasuki dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Lalu mohonlah keberkatan kepada Allah, kerana keberkatan kepunyaan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada hamba-Nya yang betul-betul memohon dan betul-betul inginkan keberkatan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksudkan dengan keberkatan, tuan-tuan? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, keberkatan ini hanya orang yang mendapat keberkatan saja yang mengetahui keberkatan itu. Terkadang kita minta, wahai Tuhan, panjangkan umur, tambahkan umur kami dalam keberkatan. Apa yang dimaksudkan dengan keberkatan? Keberkatan ialah apabila Allah Subhanahu wa taala tambahkan umur kita daripada 53 masuk 54. Jadi bertambahnya umur itu mendekatkan diri kita dengan Allah. Bertambahnya umur itu merajinkan kita untuk beribadat kepada Allah. Bertambahnya umur itu semakin rajin kita istiqamah, kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umur yang ditambah oleh Allah Taala itu membawa keberkatan kepada kita. Tetapi kalaulah sebaliknya, dengan pertambahan umur kita menjauhkan diri kita dengan Allah, melalaikan kita daripada beribadat kepada Allah, maknanya umur tadi umur yang tidak diberkati. Begitu juga kita mohon kepada Allah, wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami keberkatan dalam bulan Sya'ban ini. Maknanya, tuan-tuan, bila kita masuk dalam bulan Sya'ban, menyebabkan kita ni jadi rajin, bertambah ibadat kita, maka masuknya kita dalam bulan Sya'ban itu diberkati oleh Allah. Tapi bila masuk dalam bulan Sya'ban, kita jadi kalut. Orang kalut pasal nak puasa sebulan lagi, dia kalut pasal nak raya. Lalu dia sibuk, terlalu sibuk, menyebabkan dia ni tak sempat untuk berjemaah dengan kawan-kawan yang lain, untuk buat ibadat tumpuan sebagai contohnya baca Quran dan sebagainya. Maka masuknya dia dalam bulan Sya'ban ini tidak memberikan apa-apa keberkatan kepada dia. Begitu juga, tuan-tuan, terkadang kita minta, wahai Tuhan, kurniakan anak, dan anak itu anak yang diberkati. Macam mana anak yang diberkati, tuan-tuan? Anak yang diberkati ini ialah dengan Allah Ta'ala kurniakan anak kepada kita, kita rasa syukur kita kepada Allah dengan pertambahan itu. Lalu kuatnya ibadat kita sebagai membuktikan kita ni hamba yang bersyukur kepada Allah, dekat kita dengan rumah Allah, rajin kita baca Al-Quran, maka anak tadi membawa keberkatan kepada kita. Tapi kalaulah disebabkan kehadiran ataupun kedatangan anak tadi dalam rumah tangga kita, menyebabkan kita sibuk jaga anak, siang malam tu jaga anak, seronok dapat anak, tuan-tuan. Tak tidur malam pun tak apa. Bila tak tidur malam, tuan-tuan, subuh tak nampak datang berjemaah. Isra' Mi'raj ni lagi lah, dia kata setakat nak makan lembu rumah aku pun boleh, setakat nak makan lembu aku pergi pun boleh. Menyebabkan dia jauh, makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia tidak mendapat keberkatan daripada kehadiran anak tadi, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala bersempena dengan bulan-bulan yang mulia ini. Rajab baru meninggalkan kita, Sya'ban sedang kita berada dalamnya. Lalu kita mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita melangkah masuk dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah,
Pada malam ini saya diminta untuk cakap tentang soal Isra' dan Mi'raj, tentang perjalanan Nabi daripada Makkah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Bahkan cerita ni setiap tahun kita ada cerita kan. Daripada kecil lagi kita ada dengar kan. Kalau nak cerita pasal Isra' Mi'raj sampai esok pun tak habis. Lepas ni YB dah berjalan lagi. Kalau saya cerita lagi seronok, YB tak nak buka tak payah. Dan tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya nak ambil sedikit sahaja pengajaran daripada apa yang Allah Taala sebut melalui surah Al-Isra' ayat yang pertama tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pernah dengar ataupun tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita kena ingat ayat ini Allah Ta'ala nak mengajar kita. Kita set dalam kepala kita bahawa ayat ini Allah Ta'ala nak mengajar kita supaya kita ni jangan jadi manusia yang sombong dengan Allah. Jangan jadi manusia yang takabur dengan Allah. Jangan jadi manusia yang apabila dianugerahkan apa sahaja kepadanya, lalu dia rasa sombong dengan manusia lainnya, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi, cerita tentang Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba dia. Tuan-tuan, Nabi dinama dia Muhammad bin Abdullah, yang mendapat darjah kebesaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Bukan dikurniakan oleh sultan, bukan dikurniakan oleh agung ataupun pembesar Mekah dan sebagainya, tidak. Darjah kebesaran ini yang membawa gelaran Nabi, yang membawa gelaran Rasul, yang membawa gelaran Habibullah ini Allah Ta'ala yang anugerahkan kepada Nabi, bukan manusia. Tetapi kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan abdihi dengan hamba-Nya? Abdihi ni, hamba ni satu panggilan yang dipandang hina oleh masyarakat dunia. Yang dipandang hina oleh masyarakat dunia. Kenapa Allah Ta'ala gunakan perkataan ini, panggilan ini kepada Nabi yang mendapat darjah kebesaran daripada Allah, yang membawa gelaran Nabi, yang membawa gelaran Rasul, yang membawa gelaran Rasulullah, Habibullah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nak mengajar kita bahawa apa yang ada kepada kita tidak ada makna sekiranya tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan tidak ada makna, kedudukan tidak boleh memberikan kemuliaan melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darjah kebesaran yang dikurniakan kepada Nabi ni, Nabi seorang dia dapat, dan Nabi-Nabi yang terdahulu. Lepas daripada Nabi ni, lepas daripada Muhammad ni, tak ada orang dapat darjah kebesaran Nabi. Tak ada orang dapat darjah kebesaran yang membawa gelaran Rasul. Tak ada orang yang mendapat darjah kebesaran yang membawa gelaran Habibullah. Hari ni kalau dapat tu setakat Datuk je, setakat Datuk Seri je, setakat Tan Seri je tuan-tuan. Itu je lah kalau dapat pun. Nabi ni bila Allah Ta'ala sebut macam tu, Nabi tak berdehem tuan-tuan. Kita tu kadang baru dapat Datuk Seri, tak panggil Datuk Seri, pergi panggil uncle pun dehem tuan-tuan. Saya ada pengalaman ni tuan-tuan. Saya ada pengalaman ni. Pengalaman pergi ke majlis yang dihadiri oleh tetamu-tetamu yang ada pangkat-pangkat ni. Saya pergi satu majlis di Putrajaya tuan-tuan. Pak mertua saya orang Putrajaya, orang Istana Kehakiman. Jadi bila buat majlis ni, kawan-kawan dia datanglah ramai tuan-tuan. Saya ni menantu sulung kepada anak yang kedua. Maknanya langkah bendul tuan-tuan. Bukan setakat kayu tuan-tuan, bukan setakat tunggul, bendul pun saya langkah tuan-tuan. Sebab nak nikah punya pasal tuan-tuan, bendul lah langkah begitu. Bila saya ni menantu pertama kepada anak yang kedua. Ini rakam tak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bila keadaan macam tu tuan-tuan, bila kehadiran tetamunya ramai,
Jadi kita ni biasa macam mana? Biasa duduk sebelah Pak Mentua. Jadi Pak Mentua ni perkenalkanlah tetamu ni tuan-tuan. Yang akhirnya bila datang tetamu yang ada gelaran, yang ada pangkat ni, Pak Mentua tak ada nak kenal kat kita, tak ada nak kenal kat kita sebab kita duduk lain, kita boleh panggil uncle. Berdehem tuan-tuan. Berdehem kita panggil uncle, dia Datuk Seri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nak berdehem, Nabi patut mula lagi berdehem. Sebab Allah Taala gunakan abdihi, hamba-Nya. Allah Taala tak guna perkataan subhanalladzi asra bi nabiyhi, subhanalladzi asra bi rasulihi, subhanalladzi asra bi habibihi. Allah Taala tidak menggunakan perkataan itu, tapi Allah Taala guna perkataan abdihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu kita jangan sombong dengan kedudukan yang ada kepada kita. Anugerah yang Tuhan bagi kepada kita. Kita kadang-kadang tuan-tuan baru dilantik jadi apa? Baru dilantik jadi pengurusi surau negara. Tapi bukan pengurusi surau sini, tempat lain tuan-tuan. Baru dapat jawatan jadi menteri, belagaklah tuan-tuan. Baru dapat jawatan jadi menteri kabinet, belagaklah tuan-tuan. Siapa-siapa tak puas hati dengan perjalanan pilihan raya, boleh duduk di negara lain. Siapa-siapa yang tak puas hati gini, pergi duduk dalam hutan. Ini kata-kata yang sombong tuan-tuan. Ini kata-kata yang angkuh. Bagaimana kalau Tuhan kata kat kita, kalau kamu tak berpuas hati dengan apa yang kami turunkan melalui Al-Quran ini, kamu pergi cari dunia lain. Jangan duduk dalam dunia kami. Nak cari dunia mana kita nak duduk tu? Kalau Tuhan kata macam tu kat kita, takkan orang suruh pergi duduk negara lain tuan-tuan. Kita boleh pergi, tak ada duit sangat, minta kat YPP lah Singapura sama mana-mana. Takkan orang suruh duduk lautan. Kita ni pernah duduk lautan tuan-tuan. Saya ni berasal daripada Bali Kedah. Anak memadi tuan-tuan. Ayah saya terlibat dengan peristiwa memadi tuan-tuan, yang ditembak dengan 14 gas M16 tuan-tuan di Memadi, di Ulu Bali tuan-tuan. Pernah duduk di lautan, tak ada masalah. Apa guna, apa maknanya kita duduk dalam bandar tuan-tuan, tetapi sistemnya sistem hutan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil pengajaran ni. Jangan sekadar seronok cerita tentang Isra Mi'raj, tapi angkuh, sombong dengan manusia, sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah Taala nak cerita apa lagi? Yang cerita biasa-biasa tu tuan-tuan ingat ustaz lain Ni cerita nak luar biasa sikit tuan-tuan. Dalam perjalanan Nabi SAW yang Allah Ta'ala bawa Nabi, Allah Ta'ala mulakan dengan Subhana, Maha Suci Tuhan. Kita tuan-tuan, kalau nak ikut Nabi, kalau nak ikut Nabi SAW, sunnah Nabi tuan-tuan, kita nak keluar pergi mana-mana pun, tak reda tuan-tuan, mulakan dengan Subhana, Maha Suci Tuhan. Nabi ajar kita nak keluar daripada rumah, nak naik kenderaan, nak pergi ke mana-mana, mulakan dengan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Barulah perjalanan kita tadi, perjalanan yang diberkati. Kita tengok bagaimana perjalanan Nabi, perjalanan yang diberkati. Allah Taala sebut Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang mana perjalanan tadi diberkati oleh Allah sekelilingnya. Allah Taala berkati perjalanan Nabi. Kita nak perjalanan kita diberkati tuan-tuan, ikut apa yang Nabi ajar. Mulakan dengan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuan-tuan, tak payah pun nak hafal benda ni. Kita kadang-kadang nak umur ni agak susah sikit nak hafal. Kalau kita susah nak hafal tuan-tuan, anak kita yang kecil hantar si pasti tuan-tuan, insya-Allah dia boleh hafal doa. Insya-Allah. Budak-budak pasti ni hafal doa nombor 1 tuan-tuan. Kemas sungguh walaupun dia tak masuk tadika kemas tuan-tuan. Tak masuk tadika kemas belum tentu dia kemas dalam doa tuan-tuan. Minta maaf kita tak, saya pernah ngaji pasti. Doa tu insya-Allah lah ingatlah sikit-sikit, pendek tak tertukar lah. Dengan doa makan, dengan doa keberkatan rujak Syaban, insya-Allah tak tertukar tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu lah mungkin tertukar tu kan. Sebab apa? Doa rujak Syaban dengan doa makan hampir sama. Allahumma barik lana. Cuma ni hak rujak fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa makan pun begitu juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tu iman jangan buat silap
baca doa. Kalau makmum silap tak apa lagi. Makmum silap tak apa lagi. Kalau tu imam silap nak baca rejak syarat pergi baca doa makan. Saya makmum fikir surah kita dah buat makan ke malam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulakan dengan apa yang Nabi SAW ajar kepada kita, agar perjalanan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, dalam perjalanan Nabi juga Allah Subhanahu wa taala menampakkan, menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina, supaya kami menunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebesaran-kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran kami. Tuan-tuan, kita pun begitu juga tuan-tuan. Ambil contoh ni tuan-tuan, bila nak pergi jalan mana-mana, nak bawa anak ke mana-mana tuan-tuan, dalam perjalanan tu jangan bercerita soal, jangan bercerita tentang percintaan kita dulu dengan isteri kita. Bila dalam kereta tak orang bagi anak dengar, dia cerita pasal kita cinta dulu. Mak dengan ayah dulu gini.